أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Dan jika teringat ia seorang kemudian daripada kedua sembahyangnya seorang, ingat-ingat maf'ul bagi ingat. Ingat akan tinggal satu rukun daripada sembahyang pertama. Ini satu masalah. Kemudian daripada sudah kemudian daripada sembahyang dia ingat. Ingat apa? Ingat akan tinggal satu rukun daripada sembahyang yang pertama. Jawab bagi jika nascaya wajib atas seorang itu oleh mengulangkan kedua-dua sembahyangnya seorang. Tu wajib atas seorang itu oleh mengulangkan kedua-dua sembahyangnya, sembahyang seorang. Kenapa ke? Ni ilat dianya. Kerana batal sembahyang yang pertama dengan sebab ditinggalkan rukun sembahyang yang pertama. Dan pula kerana tiada sah fardu sembahyang yang kedua. Sebab apa tiada sah? Dengan sebab luput syarat. Yang ni tidak ada syarat. Apa syarat dianya? Iaitu syaratnya memulai dengan sembahyang pertama. Tu maknanya semua sembahyang kedua-dua saat ni batal semuanya. Ini kalau dia tinggal satu rukun, tinggal satu rukun dalam sembahyang yang pertama, kemudian sembahyang yang kedua. Kalau itu apa siapa kau boleh batal sembahyang yang kedua? Patutnya batal sembahyang yang pertama oleh kerana luput syarat. Syarat dianya ialah memulai dengan sembahyang yang pertama. Ini syarat jamak takdim nah. Ini syarat jamak takdim. Tu bukan jamak takhir. Kalau jamak takhir tak apa. Jamak takhir tak apa, tapi ada jamak takdim tak boleh. Tu. Dan harus bagi seorang jamakkan kedua-dua sembahyang itu semula pula, yang ni baru pula. Harus baginya seorang jamakkan kedua-dua sembahyang itu, jamak tu semula pula, yakni baru pula. Jamak semula, jamak baru. Jadi jamak yang dulu tu tak jadi, mesti kena jamak yang baru balik.
Kerana tak jadi kedua tu. Tahu teringat, habis masalah yang atas. Masalah yang atas dah habis. Tahu teringat ia. Yang ni Allah pada kata, jika itu teringat ia kemudian daripada kedua sembahyang. Tahu teringat ia, yakni jika teringat ia seorang kembali kedua sembahyang. Teringat akan tinggal satu rukun daripada sembahyang yang kedua. Apa? Seperti tiada rokok. Tahunya seperti tiada duduk antara dua sujud. Tahu dia tiada i'tidal. Dia rokok teruskan sujud. Itu rukun daripada sembahyang. Maka tiba-tiba dia dah tinggal. Rukun tadi dah tinggal. Padahal tiada panjang perceraian antara salamnya dan teringatnya itu. Padahal tiada panjang, tiada lama oleh perceraian antara salamnya salam sembahyang yang kedua dan teringatnya seorang. Tidak lama, mana perceraian di antara salam sembahyang kedua dengan dia ingat itu masa tidak lama. Masa tidak lama. Macam mana? Saya mendapat ia seorang. Saya mendapat ia seorang. Apa makna mendapat? Tafsir bagi mendapat, yakni memperbuat ia seorang akan rukun yang ditinggal itu, seperti rokok masalan, atau i'tidal, ada duduk antara dua sujud masalan. Ini masalah kalaulah dia tinggal satu rukun pada sembahyang yang kedua. Itu dah. Dan sahlah kedua-dua sembahyang itu. Dan sahlah kedua-dua sembahyang itu. Dan jika panjang oleh perceraian pula, lama oleh perceraian, antara salamnya dan teringatnya itu. Dan jika panjang, yakni lama oleh perceraian, yakni antara salamnya dan teringatnya tu. Dah lama panjang perceraian dia. Nascaya batal oleh sembahyang yang kedua jua. Sembahyang yang kedua batal. Tiada sembahyang yang pertama. Sembahyang pertama tiada batal, bahkan sembahyang kedua tu batal. Kerana dia sudah luputkan satu rukun. Tu. Kalau tak lama sangat, ini boleh dia buat rukun yang ditinggal itu. Selepas wis salam dah lama tak lama sangat. Dia dah ingat, aku tidak i'tidal. Ataupun tidak rokok, atau tidak duduk antara sujud. Maka dia kembali duduk antara dua sujud, maka kerjakan sembahyang hingga selesai. Itu masalah kalau perceraian di antara ingat dengan salam tu tidak lama. Maksud tidak lama iaitu pada 2 rakaat sembahyang yang ringan. Tidak lama tu. Tidak lebih dari 2 rakaat yang ringan, atau tak lebih daripada bercakap 5 kalimah. 5 kalimah. Kerana Rasulullah SAW ada sekali panggil dia tu bercakap. Bercakap selepas dah sembahyang 2 rakaat. Jadi Rasulullah sembahyang 4 rakaat, dia buat 2. Kemudian apabila selesai 2, dia bagi salam. Kemudian bagi salam, kata setengah riwayat dia bangun. Dia bangun pergi duduk kat tiang. Kemudian ada seorang sahabat namanya Zuljadain. Zuljadain itu pergi tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, qasarta aw nasita? Adakah engkau qasar atau engkau lupa?"
Maka Rasulullah jawabnya, aku tidak qasar dan aku tidak lupa. Maka di situlah ulama ambil dalil selepas pada sembahyang kita lupa. Kita lupa sembahyang, kemudian sembahyang, kita mana bercakap tak lebih dari 5 patah, 5 kalimah. Kita ingat kata, aku dah tinggalkan satu rukun. Maka boleh kembali kepada rukun yang ditinggal. Rukun ditinggal. Sama ya dalam sembahyang hak tamam atau sembahyang qasar, sama sahaja. Tidak ada perbezaan. Kalau sembahyang tamam, sembahyang orang hadir yang tinggal kat rumah, dia sembahyangnya yang 4 rakaat, dia buat 3 rakaat. Kamarnya 3 rakaat. Kamarnya 3 rakaat itu dia bagi salam. Lepas bagi salam, orang kat tepi dia terbagi peringatan. Kamu ni bahas main 3 rakaat saja. Ya ke? Ya ke? 3 rakaat aja. Di situ boleh dia bangun balik, mesambungkan rakaat yang keempat. Walaupun dia sudah selesaikan salam, sudah bagi salam dalam sembahyang pun, walaupun begitu sekalipun, itu dimaaf. Nak cerita tu berlaku pada sahabat nama Zuljadain, sahabat yang tangan panjang. Yang tangan panjang tak sama dengan ramai-ramai. Orang ramai tangan tu tak panjang, sederhana, tapi Zuljadain ni tangan dia tu panjang. Lalu tu dipanggil dia Zuljadain. Orang mempunyai 2 tangan. Mana tangan dia panjang. Tak apalah tu. Tu dia. Dan tiada harus bagi seorang jamukkan lagi. Pasal apakah? Kerana apakah tak boleh dijamukkan? Kerana ternapi syarat mualat. Ternapi dengan menyelangi oleh sembahyang yang batal. Ternapi kerana tertakduk ternapi. Kerana ternapi syarat mualat. Mana ternapi sendiri syarat mualat. Dengan bahawa batal sembahyang yang kedua, maka tertolak sendiri. Tu mana itu ternapi. Ternapi syarat mualat. Ternapi dengan menyelangi oleh sembahyang yang batal. Mana sembahyang batal? Iaitu sembahyang yang kedua. Ini kalau perceraian itu panjang. Panjang. Maka mengulang ia apabila lah sudah batal. Apabila tak harus bagi jamak, Allah pada kata ada harus. Apabila tidak harus bagi jamak, maka seorang akan sembahyang yang kedua itu. Seperti sembahyang asar atau sembahyang isyak. Mengulang di dalam waktunya, waktu sembahyang yang kedua. Di dalam waktunya, waktu sembahyang yang kedua. Kalau isyak nanti masuk waktu isyak, maka alatul selalu buat isyak. Teruskan isyak. Kalaulah asar, masuk waktu asar, mesti kita kena berhenti mengerjakan sembahyang asar. Dan jikalau tiada tersedar dirinya seorang, tiada tersedar akan bahawa tinggal itu. Dia tak sedar. Tak sedarkan diri dia yang tinggal itu adakah daripada sembahyang yang pertama atau sembahyang yang kedua. Dia ni langsung tak tersedar, tak ingat. Tak ingat yang tinggal itu sembahyang pertama. Sembahyang pertama ke atau dalam sembahyang yang kedua. Saya mau ulang ia seorang akan kedua sembahyangnya seorang tu. Saya mau ulang ia seorang akan kedua sembahyang seorang. Mau ulang dengan tiada jamak takdim. Tu. Dengan tiada jamak takdim dak dah lah. Kalau tak sedar yang manakah dia tinggal. Ini sembahyang tak boleh jamak takdim.
Kemudian macam mana tak boleh jamak takdim? Dengan bahawa ini taswir pada kata sembahyang dengan tiada jamak takdim. Dengan bahawa sembahyang ia seorang akan tiap-tiap daripada keduanya dua sembahyang di dalam waktunya waktu tiap-tiap. Di dalam waktunya waktu tiap-tiap daripada kedua itu. Semaya masuk waktu zuhur macam waktu zuhur. Apabila masuk waktu asar disembahyang ke waktu asar pula. Tahu jamak ia seorang dengan akan keduanya sebagai jamak takhir. Boleh juga macam tu. Yang tadi kata tiada jamak takdim. Ana semua ulang ia kan kedua semayangnya dengan tiada jamak takdim. Kalau gitu jamak ni ataf pada kata tiada jamak takdim. Takdir kalam saya mau ulang ia seorang akan kedua sembahyangnya seorang. Mau ulang dengan jamak ia seorang akan keduanya dua sembahyang. Dengan jamak ia seorang akan keduanya dua sembahyang. Jamak-jamak sebagai jamak takhir akan sebagai jamak takhir. Ni apabila dia tak teringat yang manakah yang dia lupa. Pada rukun kedua tu, ni dia berhenti, dia nanti jamak takhir. Dia niat kata aku nak sembahyang zuhur dalam waktu asar. Aku hendak sembahyang zuhur di waktu asar ataupun aku hendak sembahyang maghrib di dalam waktu isya. Tu panggil jamak takhir. Jamak takhir tu kan panggil tu. Tu habis masalah tu. Dan keempat daripada 6 syarat berkekalan safarnya seorang hingga takbiratul ihram bagi sembahyang yang kedua. Berkekalan safarnya seorang hingga takbiratul ihram bagi syarat yang kedua, bagi sembahyang yang kedua. Tu mesti apabila lah kita nak jamak takdim mesti kena berkekalan safar kita tu hingga sampai takbiratul ihram bagi yang kedua, bagi sembahyang yang kedua. Maka jikalau bermukim ia seorang dahulu daripada takbiratul ihram. Dahulu daripada takbiratul ihram. Jawab. Maka tiada harus bagi seorang jamak. Pasal apakah boleh hilang jamak? Ilat pada tiada harus. Tak boleh nak jamak pasal apa? Kerana hilang sebabnya, sebab bagi jamak dah hilang. Apa sebab bagi hilang jamak? Apa? Iaitu bermukim. Bermukim tu hilang sebabnya. Sebab bagi jamak kena musafir. Tiba-tiba dia bermukim. Tu mana hilang sebabnya. Sebab bagi jamak. Sebab bagi jamak tu dah hilang. Maka dia tak boleh lagi nak jamak. Maka tertentu oleh mentakhirkan sembahyang yang kedua kepada waktunya waktu sembahyang yang kedua. Maksud waktu maka tertentu oleh mentakhirkan sembahyang kedua kepada waktunya waktu sembahyang yang kedua. Mesti kena sembahyang yang kedua lah, pasal dia jadi mukim, tidak ada musafir. Apabila tak musafir, dia sembahyang yang kedua. Tu ingat baik. Ini tak ada pun. Ini bagi senang kalau kita balik dah musafir, jumpa masjid kat mana-mana, tepi-tepi jalan tu, kita jamak, siap kita balik ke rumah. Kita balik ke rumah, jamak di masjid daripada zuhur asar ataupun maghrib dan isya, sudah jamak kita balik ke rumah rehat. Ini kemudahan
yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi SAW. Nah, ini kemudahan, rukhsah panggil. Umat dulu tak ada dah. Umat dulu tak ada macam ni. Umat ni ya, Allah Ta'ala buat rahmat kepada umat ni. Lalu tu umat ini, umat jadi rahmatkan akan dia. Ummati hazihi ummatun marhumatun. Nabi kata umat aku yang ini ialah umat yang dirahmatkan akan dia. Laisa laha azabun fil akhirah, tiada baginya bagi umat aku yang ini ni azab di akhirat. Bagi kemudian azab dia kat mana? Wa innama azabuha fid dunya, dan sesungguhnya azabnya azab umatku yang ini ni fid dunya, dalam dunia ya. Tak apa azab dalam dunia? Satu, al-fitanu, segala fitnah-fitnah. Nah, al-fitanu, segala fitnah-fitnah, segala kejahatan-kejahatan yang kita tak pernah buat tapi orang kata kita buat. Itu fitnah-fitnah. Yang kedua, wazzalazilu, gempa bumi, rumah runtuh, rumah pecah. Tu, ialah tu semua tu. Rumah rubuh, rumah pecah. Tu panggil al-zalazil atau gempa bumi. Tu. Itu azab bagi umatku yang ini dalam dunia. Tu umat Muhammadiyah nah. Umat Muhammad. Ummatul ijabah, bukan ummatul dakwah. Ummatul ijabah ialah umat yang terimakan seruan hak Rasulullah. Ummatul dakwah mana umat yang terima seru saja. Yang seru saja. Bukan terima seru dak. Adapun ummatul ijabah ni umat yang terima seruan hak Rasulullah. Maka umat ni akan kena al-fitan, segala fitnah-fitnah. Nah, wazzalazilu, dan segala zalazil, gempa-gempa bumi. Dan pulaknya wal qatlu, dan membunuh. Kadang-kadang tidak ada masalah gapo, tak ada buku dengan siapa-siapa. Nah, kena bunuh gitu gini macam-macam lah. Itu satu. Nah, wal qatlu, ya akhir sekali wal balaya, dan segala bala-bala. Ini azab bagi umat Nabi SAW di atas dunia. Nah, kerana mereka ni tak akan kena di akhirat nanti. Ni baik. Sabit tu orang panggil sembahyang ni mesti kita kena sembahyang. Susah di atas dunia tu memanglah mesti tiap-tiap orang tu mesti kena. Mesti ada lah sikit sebanyak kerana tunjuk kekasih Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tu dia. Itu dia. Adapun takbiratul ihram bagi sembahyang yang pertama, maka tiada disyaratkan dapat safar ketika itu, sehingga jikalau takbiratul ihram ia seorang dengan takbir yang pertama pada masa bermukim, dengan sembahyang yang pertama pada masa yang mukim, masa mendiami di rumah dengan tidak musafir. Kemudian safar ia seorang dan didapatkan safar ketika takbiratul ihram bagi sembahyang yang kedua. Nescaya memadai ia seorang pada jamak takdim. Tu. Memadai ia seorang pada jamak takdim. Jamak-jamak kerana safar. Ni dia weh. Ni. Tengok. Adapun takbiratul ihram bagi sembahyang yang pertama. Nah, seperti sembahyang zuhur atau sembahyang maghrib. Maka tiada disyaratkan dapat safar ketika itu. Ketika takbiratul ihram bagi sembahyang pertama. Itu tak kena ada syarat dapat safar. Ikutlah.
Ni nak jamak ni bukan qasar ni, nak ingat mai. Dalam ketika kita bermukim, yang ini kita semayang ni. Nah, kita semayang hal mukim kita takbir. Allahu Akbar. Kita nak jamak. Nah, akan tetapi dalam sembahyang pertama ni, sembahyang pertama ni tidak ada safar lagi, belum lagi safar. Sehingga jikalau takbiratul ihram ia yang pertama pada masa bermukim. Sehingga macam tu, jikalau takbiratul ihram ia seorang dengan sembahyang pertama. Dengan sembahyang pertama. Pada masa bermukim, takbiratul ihram tu, pada masa bermukim. Dia takbiratul ihram dengan sembahyang pertama, ketika tu pada masa bermukim dia belum musafir. Kemudian pada takbiratul ihram pada masa bermukim saat ni, safar ia seorang. Dia safar. Dan didapatkan safar ketika takbiratul ihram bagi sembahyang yang kedua. Terbagi sembahyang yang kedua dikatakan. Mana ketika takbir pertama dia bermukim lagi, seperti dia sembahyang di atas bas, atas kereta. Dalam hal takbir Allahu Akbar, jalan. Sampai itu berjalan-jalan. Sampai kereta berjalan atau sampai perahu berjalan, perahu bertolak. Dalam hal dia bersembahyang itu, perahu bertolak, bah bergerak, padahal dia ketika itu di dalam mukim. Dalam sembahyang takbir sembahyang pertama. Sembahyang. Sampai sembahyang yang kedua. Tiba-tiba dan didapatkan safar ketika takbiratul ihram bagi sembahyang yang kedua. Saya memadai ia seorang pada jamak takdim. Jamak kerana safar, kerana perjalanan. Boleh. Ini boleh jamak, tak boleh qasar. Sembahyang yang pertama tu. Qasar sembahyang pertama tak boleh qasar. Jamak boleh. Ini masalahnya, dia tu sembahyang jamak sambil-sambil pergi. Seperti dia sembahyang di atas perahu, atau di atas bas, atau di atas kereta yang baik, atau atas kereta api. Padahalnya kereta api itu ialah tepi rumah dia, kampung dia. Masalahnya dia sembahyang. Maka ketika sembahyang ketika itu, dia panggil sembahyang tamam. Tamam. Tapi sampai berjalan itulah sampai permulaan musafar dia. Maka ketika safar itulah permulaan takbir sembahyang yang kedua. Maka boleh sembahyang yang kedua jamak dalam sembahyang yang pertama akan sebagai jamak takdim. Ni masalah ni. Masalah kita berjalan pergi macam tu, bukan masalah kita ni nak keluar pergi musafir. Tapi tengok masa ni dah masuk waktu semayang. Kalau aku sembahyang nanti lambat perjalanan. Tak apa, nanti aku keluar pergi sembahyang jamak lah. Maka jamak teruslah, jamak takdim ke jamak takhir ke ikutlah. Yang tu bolehkah kita jamak ke dua-dua? Boleh. Boleh kita jamak dua-dua, kita qasar dua-dua tu boleh. Qasar sembahyang pertama, qasar sembahyang kedua. Mana katakan? Dalam ni juga. Lagi akan datang. Tu dia. Ada waktu sampai zuhur, kita baru nak keluar perjalanan. Akan tetapi kalau kita sembahyang nantilah lambat dalam perjalanan kita. Padahal di dalam musafir diharuskan kita jamak, haruskan kita qasar. Maka teruskan kita musafir, kita sembahyang jamak qasar di tengah-tengah perjalanan kita. Hanya yang khilafnya yang mana afdal itu saja. Bukan khilaf antara boleh tak boleh. Boleh tu memang selalu boleh, tapi yang itulah afdal tidak afdal itu saja. Afdal atau tak afdal qasar sembahyang pertama tu.
Karena kita dah keluar musafir, masa itu dah masuk sembahyang. Masa itu dah masuk waktu sembahyang. Tapi kita tak nak sembahyang yang ni, kita nak sembahyang dalam musafir. Kalau macam ni, khilaf di antara afdal dan tak afdal. Nah, kata setengah afdal kita mentamam. Katanya afdal dak qasar. Tu khilaf macam tu. Ada apa bolehkah? Boleh kita tak ijab boleh kita sembahyang jamak serta qasar. Qasar serta jamak boleh. Nah, lagi kerata yang akan sebut juga dalam kitab ni pun. Yang ini yang menyebutkan sembahyang itu saja. Ni masalah. Tu. Ni masalah ni. Dengar dia kata. Masalah ni. Nas yang memadai ia seorang pada jamak takdim. Jamak-jamak kerana safar. Kerana safar. Jamak kerana safar. Kerana dia perjalanan. Maka dalam perjalanan ni tak mesti dia berkekalan. Berkekalan dia dalam safar jamak sembahyang pertama tu. Tengok baik. Bersalahan jamak takdim kerana hujan. Yang ni memadai pada jamak takdim kerana safar, kerana perjalanan. Bersalahan jamak takdim kerana hujan, maka tak dapat tiada yakni mesti daripada ada hujan ketiga takbiratul ihram bagi kedua-dua sembahyang. Kedua-dua sembahyang apa? Seperti sembahyang zuhur dan sembahyang asar, dan sembahyang maghrib dan sembahyang isyak. Mesti hujan terus, tak berhenti-henti hujan. Maka ketika takbir ihram pertama mesti berhujan. Ketika takbir ihram yang kedua mesti berhujan. Ini kita jamak takdim kerana hujan. Adapun yang tak tidak kerana safar. Ketika takbir ihram pada sembahyang pertama tidak ada dalam safar. Tapi tengah-tengah itulah permulaan safar. Takbir kedua itulah permulaan safar dia. Ini boleh memadai. Kerana tak serupa dengan jamak takdim kerana hujan. Tu. Seperti barang yang lagi akan datang, kenyataan nyonya barang. Tu. Seperti barang, seperti apa jamak takdim kerana hujan lah. Yang lagi akan datang, kenyataan nyonya barang. Barang sini kena kepada daripada jamak takdim kerana hujan. Tu barang. Sebut kata barang ni umum tak ke? Barang ni umum. Tu. Maka yang sepatut dengan barang sini ialah jamak takdim kerana hujan. Tu. Dan jikalau jamak ia seorang kerana safar antara sembahyang zuhur dan sembahyang asar, jamak-jamak akan sebagai jamak takdim, akan sebagai jamak takdim. Serta ia seorang niat akan kosarkan keduanya dua sembahyang. Macam mana? Dia jamak kerana safar antara sembahyang zuhur dan sembahyang asar sebagai jamak takdim. Serta ia seorang niat akan kosarkan keduanya dua sembahyang, sembahyang zuhur dan maka tiba-tiba selesai safar nyonya seorang di tengah-tengah sembahyang, di tengah-tengah sembahyang asar. Maka tiba-tiba, maka tepa-tepa, tiba. Maka tiba-tiba selesai safar ni seorang di tengah-tengah sembahyang asar. Mana masalah? Masalahnya dia sembahyang kerana qasar dan jamak. Allahu akbar sembahyang pertama. Sudah selesai sembahyang pertama, masuk sembahyang yang kedua, sembahyang asar. Tiba-tiba tengah sembahyang asar itulah selesai safar dia. Dah habis safar dia. Habis safar. Kerana sampai tempat permulaan safar. Ada tempat permulaan safar, sampai kat situ.
sampai kat kampung dia. Macam mana? Bolehkah? Harus bagi seorang tu jamak itu. Jamak tu harus. Tu. Jamak tu harus. Lepas tu qasar adakah harus? Dan sah baginya bagi seorang, qasar zuhurnya seorang. Sah qasar zuhur sahaja. Dan wajib atas seorang mentamamkan sembahyang asarnya asar seorang tu juga. Ni sembahyang zuhur kita dah qasar, ada sembahyang tamam sembahyang asar. Tengah-tengah sembahyang asar sampai sudah selesai safar kita. Maka ketika itu wajib kena mentamamkan sembahyang asar itu. Apa? Yakni dengan bahawa kita mengerjakan 4 rakaat sembahyang asar. Sembahyang zuhur itu tak ada apa-apa. Tidak apa-apa, zuhur itu dapat. Adapun sembahyang asar itulah tak dapat, kita nak qasar. Pasal kita dah habis, dah selesaikan safar kita. Mesti kena mentamam, kena mencukupkan sembahyang asar itu. Itu syarat yang keempat. Dan kalimah daripada 6 syarat. Berkekalan waktu sembahyang yang pertama. Berkekalan waktu sembahyang pertama hingga takbiratul ihram bagi sembahyang yang kedua. Ini syarat jamak takdim. Nah, berkekalan sokmo-sokmo waktu sembahyang pertama tu. Nah, jangan masuk dalam waktu sembahyang yang kedua. Hingga takbiratul ihram bagi sembahyang yang kedua. Nah, hingga takbiratul ihram bagi sembahyang kedua. Itu mesti kena duduk dalam waktu. Waktu sembahyang pertama hingga sembahyang takbiratul ihram yang kedua. Nah, masalah kita takbir Allahu Akbar. Sembahyang yang pertama, sembahyang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun qomat, sedang nak sembahyang zuhur, sembahyang asar. Nah, nak sembahyang asar, Allahu Akbar. Nah, niat sembahyang asar. Selesai takbir sebut ihram yang kedua dengan azan. Dapat dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dapat dengan azan. Akan tapi kita masih duduk dalam sembahyang. Macam manakah? Kena tamam ke? Kena bercerai ke? Kena tamam, kena qasar. Tu mana dia? Sini syarat yang kelima kat sini. Kena berkekalan waktu sembahyang pertama hingga takbiratul ihram bagi sembahyang yang kedua. Nah, maka jika takbiratul ihram ia seorang bagi sembahyang keduanya. Nah, bagi sembahyang kedua, padahal waktu bagi sembahyang pertama sudah habis ia waktu bagi sembahyang yang pertama. Tu. Nah, dia takbiratul ihram. Bagi sembahyang kedua. Padahal waktu bagi sembahyang yang pertama sudah habis ia. Kata takbir sudah, waktu zuhur habis. Waktu zuhur. Sempat takbir sahaja. Nah, sempat takbir sahaja sembahyang kedua. Macam mana? Jawab dia. Nah, sah kedua-dua sembahyangnya. Sembahyang yang pertama dan sembahyang kedua. Nah, kedua sembahyang tu dah sah semua. Tu. Sungguh pun kata sah. Sungguh pun kata sah tetapi bukannya kedua sembahyang itu jamak. Hanya dikatakan tidak sembahyang itu ditunaikan dia kan tidak sembahyang itu di dalam waktunya, waktu tidak sembahyang. Ini masalah dia dah takbiratul ihram pertama. Dah takbiratul ihram bagi yang kedua, maka waktu sembahyang pertama dah habis. Dah habis. Kita panggil sah. Tapi tak ada jamak dah lah. Lepas jadi apa? Jadi tunai dalam waktu.
Hak yang kata jadi jamak mesti takbiratul ihram yang kedua, padahal waktu yang pertama tak habis, belum habis lagi. Belum habis, dapat sempatkan takbiratul ihram yang kedua. Tapi masalah yang kedua ni, takbiratul ihram yang kedua padahal waktu pertama dah habis. Sudah selesaikan sembahyang pertama, apabila akad takbir Allahu Akbar sembahyang kedua, waktu yang kedua yang pertama, sembahyang yang kedua itu sah. Tapi sah-sah di situ bukannya sembahyang kedua jadi jamak, bahkan jadi tunai semuanya. Yang pertama jadi tunai kerana mengerjakan dalam waktu. Yang kedua jadi tunai kerana mengerjakan dalam waktu. Kenapakah? Kerana apabila sudah selesai daripada sembahyang pertama, waktu sembahyang pertama sudah habis. Masuk takbiratul ihram yang kedua ni, waktu yang kedua dah masuk. Tu macam tu. Nah, ingat baik tu. Tak jadi jamak, bahkan jadi tunai. Tu bahkan jadi tunai tu. Maka dikata kat sini, nah sah kedua-dua sembahyangnya, tetapi bukannya kedua-dua sembahyang tu. Tetapi bukannya kedua sembahyang tu jamak, bukan jamak. Hanya dikatakan tiap-tiap sembahyang itu ditunaikan dia dalam sembahyang di dalam waktunya, waktu tiap-tiap sembahyang. Bukan jamak, bukan tunai. Kerana sama-sama kan mengerjakan sembahyang dalam waktu. Masalah ini boleh jadi ni. Boleh jadi macam ni. Dan keenamnya daripada 6 syarat. Dan enamnya bagi daripada 6 syarat bagi sah jamak takdim itu. Zon ia seorang. Mana kuat seka ia seorang akan sah sembahyang yang pertamanya seorang. Dia mesti kuat seka, yakin bahawa sembahyang pertama itu sah. Maka jika adalah sembahyang pertama itu sembahyang Jumaat pada tempat yang berbilang-bilang padanya, pada tempat oleh Jumaat, berbilang-bilang bagi ketiadaan hajat. Ni buat masalah. Sembahyang pertama tu sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni pada tempat yang berbilang-bilang pada tempat itu oleh Jumaat. Berbilang bagi ketiadaan hajat. Maka di dalam mazhab Syafi'i, apabila berbilang Jumaat dengan ketiadaan hajat, dengan ketiadaan hajat tu, maka Jumaat itu tengok yang mana ke takbir sudah dahulu. Yang mana ke takbir ihram selesai dahulu, maka yang itu dah sah. Yang lagi tidak sah. Yang satu lagi tidak sah. Kemudian orang ning-ning, tu. Ya sembahyang pertama sembahyang Jumaat pada tempat yang hal keadaan sembahyang Jumaat itu pada tempat yang berbilang-bilang pada tempat berbilang-bilang oleh Jumaat. Tidak berbilang-bilang. Mana tempat buat Jumaat banyak tempat. Situ sini satu kampung buat banyak tempat. Luas dah sini. Satu kampung dia buat banyak tempat. Tu berbilai-bilai. Sebab kata berbilai-bilai, 2 naik ke atas, 2, 3, tu berbilai-bilai. Kalau sebut kata berbilang-bilang, 2, 3, 4. Kalau sebut kata 1, itu tak panggil berbilang-bilang. Faham tu? Memang tak kerti masalah kamu ni. Tu masalah payah dah. Tahan berhati baik. Itu hanya tempat Jumaat yang berbilang-bilang padanya pada tempat oleh Jumaat. Berbilang-bilang bagi ketiada hajat. Buat 2, 3 tak ada hajat apa ya. Tak ada penuh ke. Tak ada uzur tu uzur ni. Dan syok, padahal syok ia seorang yang sembahyang jamak tu lah.
pada terdahulunya Jumaat. Jadi sembahyang Jumaat tempat dia terdahulu ke atau sembahyang tempat orang terdahulu. Jadi syak. Dan pada berserta Jumaat. Berserta bersama. Akan sama yang ni yang tu. Kalau sama, semua tak sah kedua-dua. Kalau yang aku dulu, maka yang Jumaat yang aku ni lah yang sah. Ada satu lagi tidak sah. Kalau dia dulu, aku kemudian, hak dia sah, yang aku tidak sah. Ni semayang nah. Tu macam tu keadaannya. Keadaan jadi macam tu. Tu. Nah, ya syak. Syak pada syak ia padahal syak ia seorang. Pada terdahulu Jumaat dan pada bersertanya Jumaat. Macam mana? Nah, setiada sah dijamukkan sembahyang biasa serta Jumaat itu tak boleh jamak. Sampai kita nak berhenti sembahyang Jumaat, kita lihat kampung ini Jumaat berbilang-bilangkah atau bersatu. Kalau satu, okey, sembahyang, kerana kita boleh jamak kat situ. Kalau 2, 3, 4 tu, itu tak payahlah. Kita langsung pergi tempat lain pula Nanti sembahyang tu tak kena macam-macam. Jadi batal, tak sah. Habis. Ketahui olehmu bahawasanya orang musafir sebagai safar yang panjang itu. Orang musafir sebagai safar yang panjang itu harus bagi orang musafir sebagai safar yang panjang sekira-kira sembahyangnya orang musafir oleh 6 kelakuan. Tengok. Ketahui olehmu bahawasanya orang musafir sebagai safar yang panjang itu. Safar panjang itu harus bagi orang musafir sebagai safar yang panjang ni sekira-kira sembahyang lah. Sekira-kira sembahyangnya sembahyang orang musafir ni. Bukan kira perjalanan, sekira-kira sembahyang dia. Harus oleh 6 kelakuan. Oleh 6 kelakuan. Bila didapatkan syarat-syaratnya. Syarat safar yang panjang itu. Bila didapatkan syarat-syaratnya, syarat safar yang panjang itu. Harus dia 6 kelakuan. Gapa? Syarat safar yang panjang. Harus dia 6 kelakuan ni. Ini sekira-kira sembahyang lah. Boleh 6 kelakuan. Dalam hal apa? Dalam hal kita musafir itu, harus bagi kita 6 kelakuan yang kita perlu. Ikutlah pilih mana-mana. Tapi syaratnya kena dapat syarat safar perjalanan panjang. Kalau bahasa kita panggil ke mana? Dia orang yang musafir itu harus bagi ni kelakuan. Semaya. Kalau boleh syarat safar perjalanan ni hak jauh tu. Agama pertama, tamam dengan ketiadaan jamak. Orang musafir safar yang panjang harusnya tamam, buat cukup. Mengerjakan tamam sembahyang cukup 4 rakaat. Tamam dengan ketiadaan jamak. Apa? Iaitu tamam dengan ketiadaan jamak ni seperti sembahyang yang biasa bagi orang yang bermukim. Yang biasa. Sampai zuhur, sembahyang zuhur. Sampai asar, sembahyang asar. Sampai maghrib, sembahyang maghrib. Sampai isyak, sembahyang isyak. Sampai subuh, sembahyang subuh. Tak ada kena jamak, tak kena qasar. Adakah harus? Harus. Ini satu kelakuan. Bagi orang musafir akan sebagai safar yang panjang. Itu. Keduanya daripada 6 kelakuan. Kelakuan yang kedua, tamam serta jamak takdim. Mana kita berhenti sembahyang zuhur 4 rakaat. Kemudian dalam 4 rakaat
kita niatkan aku hendak sembahyang asar dalam waktu zuhur. Apabila selesai waktu zuhur. Nah, kamu sudah selesai sembahyang zuhur, jamak waktu asar, hal keadaan tamam juga, tidak berqasar. Ini harus bagi orang musafir. Nah, ketiga, tamam serta jamak takhir. Tak nak jamak taqdim, jamak takhir pula. Nah, tapi sembahyang tamam. Sembahyang cukup. Zuhur 4 rakaat, asar pun 4 rakaat. Tu tamam. Masalah tu. Keempatnya daripada 6 kelakuan, qasar dengan ketiadaan jamak. Sembahyang sampai waktu zuhur, kita sembahyang zuhur 2 rakaat. Selepas selesai rakaat, kita pergi. Tak ada apa. Sampai waktu asar, kita sembahyang 2 rakaat. Kita pergi lain, tak ada apa. Dengan keadaan tidak ada jamak, boleh. Ini dia qasar dengan ketiadaan jamak. Kalimah daripada 6 kelakuan tadi, qasar serta jamak takdim. Boleh. Qasar serta jamak takdim, maknanya zuhur kita kerjakan 2, asar kita kerjakan 2, jamak masuk dalam zuhur. Keadaannya 6 kelakuan, qasar serta jamak takhir. Mana kita mengerjakan zuhur di dalam waktu asar. Hal keadaan qasar kedua-dua. Itu panggil jamak takhir. Ni kamu faham tak faham ni? Nak bagi faham kamu ni balik muzakarah lah. Balik muzakarah. Wa zakir in fa'inna zikra tafa'al mu'minin. Kena muzakarah baru faham. Baru faham masalah tu. Kitab ni kita masukkan domain-domain Allah kadir-kadir tu ya. Tu. Habis. Bermula syarat bagi jamak takhir itu habis syarat jamak takdim. 6 perkara senang ya, tak ayah pun. Tu. Tapi apabila jadi tulisan risalah kitab ni memang nampak panjang. Tapi apabila kita faham, pendek ya, walaupun sebut 6 pun. Walaupun sebut 6 pun pendek ya. Selalu kita ingat semaya ni. Bermula syarat bagi jamak takhir itu 2 syarat. Ini bagi jamak takhir 2 syarat. Yang pertamanya daripada 2 syarat, niatkan jamak takhir di dalam waktu bagi sembahyang yang pertama. Macam mana? Macamnya kita nak sembahyang zuhur di dalam waktu asar. Maka apabila masuk waktu zuhur, di dalam waktu tu, waktu zuhur ni ambil pukul 1.30 sampai 4.30 kita katanya. Kalau kat Malaysia, kalau kat sini 12.30 sampai 3.30. Dalam masa ni kita mesti niat hendak sembahyang zuhur di dalam waktu asar. Nah, aku hendak sembahyang zuhur di dalam waktu asar, jamak takhir. Tu dia. Tu katanya niat dalam waktu tu. Niatkan jamak takhir di dalam waktu bagi sembahyang yang pertama. Seperti zuhur atau maghrib. Masalah tu. Seperti zuhur dan maghrib. Nah. Tu dia. Kata niat-niat ni selama tinggal lagi. Selama tinggal lagi, mana kalau bahasa Malaysia selama lagi tinggal. Yang balik kat tu. Selama tinggal lagi, yakni selama lagi tinggal daripada waktu itu, waktu bagi sembahyang yang pertama. Tu tinggal lagi, ni lagi tinggal pada waktu itu bagi sembahyang pertama tu. Tinggal apa? Tinggal oleh masa. Oleh masa yang telus di dalamnya dalam masa itu oleh sembahyang yang pertama. Masa yang telus
Yang teluh ni mana kata yang boleh sembahyang qadar sembahyang 4 rakaat. Tu dalam waktu pertama tu. Tu oleh masa yang telus di dalamnya. Yang telus mana yang cukup. Yang cukup di dalamnya dalam masa itu oleh sembahyang pertama. Yang cukup. Yang telus yang cukup di dalamnya dalam masa itu oleh sembahyangnya pertama. Apa masa yang telus ni? Iaitu masa yang telus. Masa yang apa yang di dalamnya oleh sembahyang yang pertama. Masa yang teluh di dalamnya oleh 2 rakaat, bukan 4 rakaat, 2 rakaat saja. Masa yang telus, masa yang cukup di dalamnya di dalam masa itu oleh 2 rakaat sembahyang saja. Jika ia seorang hendak qasar. Jika ia seorang hendak qasar, boleh masa yang cukup qadar 2 rakaat saja. Ini kalau dia hendak qasar. Dan 4 rakaat. Ini ataf pada kata 2 rakaat. Ataf pada kata 2 rakaat. Mana masa yang telus yang cukup di dalamnya masa itu oleh 4 rakaat. Ini jika ia seorang hendak mentamam. Jika ia seorang hendak mentamam, apa? Hendak mentamamkan sembahyang zuhur di dalam waktu asar. Kalau dia hendak sembahyang qasar, mesti qadarkan cukup sembahyang 2 rakaat. Qadar tu. Niat macam mana? Aku hendak sembahyang zuhur di dalam waktu asar. Aku hendak sembahyang maghrib di dalam waktu isyak. Tu. Niat tu kalau kita nak himpunkan az-zuhur di dalam waktu asar, nak himpunkan maghrib di dalam waktu isyak. Tu. Jika ia seorang hendak mentamam dan 3 rakaat, ini Allah pada kata 2 rakaat. Dan 3 rakaat jika waktu bagi sembahyang maghrib. Kau dah terus 3 rakaat. Kalau waktu itu bagi sembahyang maghrib, tak lama pun, 5 minit, 8 minit gitu ya. Bukan lama. Maka jika tiada niat ia seorang akan jamak takhir. Atau niat ia seorang padahal masa yang tinggal lagi di waktu itu tiada telus di dalamnya dalam waktu itu oleh sembahyang yang pertama. Ialah juga tu. Hang 2 kuasa Allah tu keluar kat sini ni. Maka jika tiada niat ia akan jamak takhir. 1. Dia lepas gitu dia hendak mengerjakan asar di dalam zuhur dalam waktu asar. Tiba-tiba dia tak ada niatkan jamak takhir. Driver sedap driver tu ini lupa nak niat jamak takhir. Tak niat dak lah. Macam mana weh? Tu maka jika tidak niat ia akan jamak takhir. Tahu niat ia seorang dia niat padahal masa yang tinggal lagi daripada waktu itu. Padahal masa yang tinggal lagi, padahal masa yang lagi tinggal daripada waktu itu, waktu niat. Tiada telus, tiada cukup di dalamnya, di dalam waktu itu oleh sembahyangnya seorang ataupun oleh sembahyang yang pertama. Boleh tak? Masa tak telus, masa tak cukup. Dia niat, tapi masa niat tu, masa itu tak cukup dia hendak sembahyang yang pertama. Kalau dia nak qasar, qadar 2 rakaat. Kalau nak tamam 4 rakaat. Kalau maghrib 3 rakaat. Dia tak niat. Macam mana? Macam mana weh? Maka hukumnya ialah hukum orang tinggal sembahyang. Na'udzubillah min zalik. Maka hukumnya seorang itu ialah hukum
orang yang meninggal ia orang akan sembahyang. Ini kalau tak niat. Hukum dia tinggal sembahyang. Sebab itu mesti kena ingat. Nak niat kata aku nak sembahyang zuhur di dalam waktu asar. Akhir. Aku hendak sembahyang maghrib di dalam isyak, jamak takhir. Itu perlu dah niat. Kalau kita tak niat ataupun niat. Nah, niat tapi masa tak sempat. Tak sempat hendak sembahyang maghrib 3 rakaat atau tak sempat nak sembahyang zuhur 2 rakaat, 4 rakaat tak sempat. Maka kita jadi seorang yang meninggalkan sembahyang. Tu dia. Kemudian maka manakala sembahyang ia seorang akan sembahyang itu, sembahyang yang dia dah tinggal tu. Maka manakala sembahyang ia seorang akan sembahyang itu, sembahyang di dalam waktu bagi sembahyang yang kedua. Dia lupa nak niat, dia tak niat, bukan lupa, dia tak niat. Satu, dan pula dia niat tapi niat tak kena, tak niat dia tu tak sempat masa untuk sembahyang 2 rakaat. Macam mana orang ini? Macam mana? Saya jadilah sembahyangnya seorang itu qadha, bukannya jamak. Bukannya sembahyang itu jamak, dia kata qadha. Na'udzubillah min zalik, dia qadha berat. Apabila qadha kau kita jadi seorang yang tinggalkan sembahyang. Sebab itu ingat baik apabila kita nak jamak takhir, mendahulukan niat dulu. Tu dia. Habis. Dan yang keduanya daripada 2 syarat bagi jamak takhir itu, kepanjangan safar hingga sempurna kedua-dua sembahyangnya, sembahyang pertama dan sembahyang yang kedua. Seperti sembahyang zuhur dengan asar dan sembahyang maghrib dengan isyak, mesti waktu berpanjangan. Waktu tu kepanjangan. Waktu safar kepanjangan. Bukan dia bermukim. Tu kepanjangan safar hingga sempurna kedua sembahyangnya. Maka jika bermukim ia seorang dahulu daripada sempurna keduanya 2 sembahyang. Maka jika bermukim ia seorang, mana dia ni tidak ada musafir. Bila bermukim dahulu daripada sempurna kedua sembahyang. Tak sempurna, tak cukup lagi 2 sembahyang tadi, dia jadi seorang yang bermukim. Sejadilah sembahyang yang niat ia seorang akan takhirnya itu qadha. Apa sembahyang niat takhir? Seperti sembahyang zuhur. Ini qadha. Sampai nak niat takhir, niat takdim, kita kena tengoklah kalau kuat kita nak sembahyang. Kita nak sembahyang jamak takdim, mesti dalam waktu yang luas kita berhenti sembahyang jamak takhir. Mesti kita berhenti waktu luas sikit sembahyang jamak takhir. Dalam safir ni boleh jadi semualah. Dalam safir ni. Jadi qadha lah sembahyang tu. Jadilah sembahyang yang niat ia seorang akan takhirnya sembahyang itu qadha. Tidak jadi jamak. Qadha bukan jamak bukan jamak. Tu. Pasal tidak berkekalan safat dia. Dia jadi bermukim. Adapun tartib dan mualah antara 2 sembahyang dijamakkan itu, ada tartib. Tartib ni teratur. Dan mualat berturut-turut antara 2 sembahyang yang dijamakkan itu. Maka tiada disyaratkan keduanya tartib dan mualat. Maka tiada disyaratkan keduanya tartib dan mualat ni tak syarat pada jamak takhir. Hanya sunat jua. Sunat saja. Apa? Kita sembahyang zuhur. Sudah sembahyang zuhur, tak payah kita mualat. Ini kita milik oleh.
Kalau sembahyang takhir, jamak takhir, kita sembahyang zuhur di dalam waktu asar. Selesai sembahyang zuhur waktu asar, nah, lepas salam, kamar Nabi salam, kita wirid. Wirid, subhanallah, subhanallah. Kamar dia ada wirid itulah, bangun sambung pula. Nah, sembahyang hak asar, kita jamak masuk ke dalam tu. Itu bukan syarat. Nah, tak wajib mualak, tak wajib tartib. Hanya sunat juga. Akan tapi kalau itu sunat. Sudah sembahyang pertama, sudah sembahyang zuhur, selesai dah sembahyang zuhur, kembali sembahyang asar. Padahal kita letakkan sembahyang zuhur dalam waktu asar. Dikatakan jamak takhir. Nah, maka selepas sembahyang zuhur, kita selalu mengerjakan asar, itu sunat. Sunat dapat pahala kat situ. Kalau sudah sembahyang zuhur, setelah sembahyang zuhur, kita senggang, kita wirid lah, kita buat tu buat ni dah, itu tak dapat sunat apa-apa lah. Tu. Dan adalah jamak takhir ini afdal daripada jamak takdim. Jamak takhir mana kita sembahyang zuhur di dalam waktu asar. Atau sembahyang maghrib di dalam waktu isyak. Nah, tu sembahyang ini afdal daripada jamak takdim lagi. Tu. Afdal, terlebih banyak pahala daripada jamak takdim. Tapi jika katanya afdal jika ia seorang yang berjalan di dalam waktu bagi sembahyang yang pertamanya. Ni, ingat ni. Jika ia seorang yang berjalan jika itu di dalam waktu bagi sembahyang yang pertamanya, dia mulai safar dia, mulai berjalan dianya di dalam waktu bagi sembahyang pertama, apa? Iaitu sembahyang zuhur. Dah masuk waktu zuhur, baru mulai berjalan. Nah, dah masuk waktu zuhur, baru mulai berjalan. Maka yang ini afdal sembahyang, afdal jamak takhir. Dan beradu ia seorang di dalam waktu bagi yang kedua. Beradu ini berhenti. Dan beradu ia seorang. Apa beradu? Yang ini berhenti. Ia seorang di dalam waktu bagi yang kedua. Maka ini afdal jamak takhir pada jamak takdim. Dan jika ia seorang yang beradu, yang berhenti di dalam waktu bagi sembahyang yang pertama. Dan jika ia seorang yang beradu, yang dia berhenti di dalam waktu bagi sembahyang pertama, dan yang berjalan ia seorang di dalam waktu bagi sembahyang yang kedua. Dia berhenti waktu pertama, dia berjalan pula waktu yang kedua. Maka jamak takdim afdal baginya, bagi seorang itu daripada jamak takhir. Ini menunjuknya kalaulah kita duduk diam kat rumah, waktu zuhur dah masuk, kita berjalan musafir pergi musafir. Maka yang ini afdal kita jamak takhir sembahyang zuhur dan asar. Sekiranya kalau kita berhenti dalam waktu asar. Kalau kita berhenti dalam waktu pertama, waktu zuhur, kemudian waktu asar pula, maka yang ini afdal jamak takdim. Jamak takdim. Itu dia. Afdal jamak takdim. Maka jamak dengan qasar ni, yang ini harus semua ni. Ya harus. Ada boleh qasar serta jamak, ada boleh jamak, ada jamak sahaja tidak qasar pun ada. Atau jamak qasar. Boleh semua tu. Dan jika ia seorang yang berjalan di dalam waktu bagi keduanya, dua sembahyang. Dan jika ia seorang yang berjalan dalam waktu bagi kedua sembahyang,
Seperti dia berjalan waktu zuhur. Nah, mulai berjalan waktu zuhur. Atau yang beradu ia seorang tu di dalam waktu bagi keduanya. Dalam waktu pertama dia dah berhenti, waktu yang dua pun sama juga berhenti. Maka jamak takhir afdal baginya bagi seorang daripada jamak takdim. Jamak takhir tak afdal bagi seorang daripada jamak takdim. Pasal apa? Kerana waktu bagi yang kedua itu ialah waktu bagi kedua tu waktu bagi yang pertama pada hakikat lagi. Waktu bagi pertama hakikat, karena dia dah jalan waktu yang kedua. Ni. Ialah waktu yang kedua itu waktu bagi yang pertama pada hakikat. Lalu tu jamak takhir afdal baginya daripada jamak takdim. Karena waktu bagi yang kedua itu ialah waktu yang kedua tu. Seperti waktu asar, waktu yang kedua. Waktu bagi pertama pada hakikat, pada sungguh. Zuhid apa yang kedua, tapi hakikatnya yang waktu yang pertama juga. Ia jamak ke? Dia jamak ni dikirakan hakikat satu ya, bukan banyak, bukan dua. Dikira baik kat situ. Dikirakan satu sahaja. Habis. Tu masalah jamak dan qasar. Ingat baik nah, ada jamak, ada apa sembahyang tamam dengan tiada jamak, dia bagi orang musafir segala sembahyang dia ada. Kedua tamam serta jamak takdim. Ketiga tamam serta jamak takhir. Keempat qasar dengan ketiada jamak. Kelima qasar serta jamak takdim. Keenamnya qasar serta jamak takhir. Ni boleh kita qasar. Kita sembahyang dalam waktu pertama, kita hendak qasar di dalam waktu yang kedua. Tak ada apa-apa, kerana dikirakan waktu ni walaupun hakikatnya satu saja. Ada akhir. Walaupun waktu ni bagi yang kedua, akan tetapi hakikatnya waktu bagi pertama juga. Habis. Faslun fil jam'i taqdiman li nahwil matari. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad rabbi salli alaihi. Subhanallah, subhanakallah wa bihamdika.